Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tama-tama puji dan syukur bagi Allah, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam. Dia yang maha mencipta, Dia yang maha berkuasa dan maha memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang maha pengasih lagi amat mengasihani. Darinya kita mendapat hidayah untuk berada di atas agamanya, dan kepadanya ialah juga kita akan kembali. Seterusnya selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling istimewa, penghulu sekalian Rasul dan penutup sekalian Nabi. Dialah Rasul yang kita sangat rindu untuk bertemu dengannya, dan dialah Rasul yang setiap gerak kerja kita hari ini menjadi mengikuti contoh dan teladan darinya. Selawat dan salam juga ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu juga pada pagi ini sekali lagi. Terima kasih hati sebagai tuan rumah. Terima kasih juga semua yang hadir, yang memberikan atau memudahkan kita untuk menjadikan majlis ilmu ini tetap berjalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga majlis ini diberkati, tuan rumah juga diberkati, diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, diberikan kebaikan untuk seluruh ahli keluarga dan juga sekalian yang hadir. Hari ini insya-Allah topik kita, saya kebetulan baru ni ada satu daurah. Daurah ni maknanya kita bedah buku di Baitus Salam. Itulah tentang Asyru Mujibati lin Najah. Maksud dia 10 prinsip keselamatan. Tapi oleh kerana kita dah setuju daripada awal lagi tu, kita tak baca buku. Cuma saya nak ambil intipati daripada buku ni supaya kita dapat manfaat. Jadi mungkin kita ambil poin-poin dia sahaja dan beberapa perkara yang berkaitan dengannya untuk jadi agak ringan bagi kita. Dan mungkin juga di hujung nanti kita bagi homework lah sikit. Homework tu bukan homework besar pun, maknanya biarlah setiap kali kita balik daripada kuliah ada sesuatu yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Bila disebut tamu tentang apa erti keselamatan yang kita nak cari, apa maksud kita mencari keselamatan? An-najah. Najah ni keselamatan. Keselamatan yang kita cari sebenarnya keselamatan di alam akhirat. Sebab kita percaya apabila kita kembali kepada Allah, ada satu alam lain yang bukan alam yang kita sedang diami ini. Setiap kita pasti kembali, nak ataupun tidak, pasti. So sebagaimana saya sebut sebelum daripada ni, siapa-siapa yang tahu kisah sesuatu perkara sebelum terjadinya perkara tersebut, dan dia ada masa untuk memperbaiki diri atau membuat sesuatu yang memberi keuntungan kepada dia pada masa akan datang, maka orang tu adalah orang yang paling beruntung dan selamat. Kita tahu dalam dunia hari ini macam-macam perkara akan berlaku. Akan berlaku gempa bumi, akan berlaku tsunami, akan berlaku tanah runtuh, macam-macam. So kalau kita ada satu prevention terhadap perkara tersebut, kita ambil siap-siap. Itu dalam urusan dunia. Apatah lagi dalam urusan akhirat kita. Urusan akhirat ni kita yakin dan percaya dia ada, cuma kita belum lagi sampai kepadanya. Di saat ini kita masih lagi hidup di dunia dan kita masih ada waktu untuk mempersiapkan diri kepada alam akhirat. Kalau kita baca dalam Quran, apa yang sedang kita kecapi saat ini sebenarnya dicemburui oleh jutaan
malah berbilion orang yang telah pun meninggal, orang yang telah pergi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ringkas ceritanya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apabila seorang itu datang kepadanya hari dia nak meninggalkan dunia, dia nak berpindah ke alam akhirat, maka di saat itu dia minta dengan Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Sekejap pun tak apa dah. Tujuan dia apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku boleh beramal pada apa yang aku tinggalkan dulu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, supaya aku boleh guna kesempatan sekejap pun tak apa dah untuk aku sedekahkan harta yang aku ada dan aku nak beramal dengan amal salih. Tapi apakan daya, di saat orang tu bercita-cita macam tu, Allah Ta'ala katakanlah, siapa-siapa yang dah sampai ke alam akhirat, dia tidak boleh lagi berpatah ke alam dunia. Jadi kita sekarang ni berada di satu alam yang dicemburui oleh orang-orang yang dah pergi. Padahal dia dulu berada di sini juga, tapi dia dah pergi. Sekarang ni berapa ramai orang duduk di alam barzakh? Ramai. Berbilion manusia. Hak hidup atas dunia hari ni berapa orang? Ke 1, 2 bilion. Penduduk dunia berapa sekarang ni? 7 bilion. Ramai. 1 bilion baru rakyat Cina kan. 7 bilion rakyat orang dunia satu-satu masa. Kalau kita ambil 7 bilion ni, kembali kepada awal dulu zaman Nabi Adam AS, dah ada berapa bilion manusia. Dan semua yang dah pergi bercita-cita untuk kembali. So mereka pada saat itu dah tak boleh buat apa-apa dah. Apa yang ada pada mereka itulah modalnya. Sebaliknya kita masih lagi ada masa untuk mencari modal dia. Dan kita masih ada masa untuk mengambil langkah-langkah keselamatan apabila kita sampai di alam sana. Kalau kita baca dalam Quran apa yang akan berlaku, ya salam. Sahabat-sahabat ni dia senantiasa berfikir tentang urusan masa depan. Senantiasa. Satu hari dalam hadis cerita seorang sahabat nama dia Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dia duduk termenung je. Sampai Umar radhiyallahu anhu dia datang. Umar radhiyallahu anhu datang, dia bagi salam, Uthman tak jawab. Marah Umar, apa Uthman tak jawab salam aku? Dia pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dia pun mengadulah pada Abu Bakar, kenapalah Uthman tak jawab salam aku begini-begini. Akhir sekali dia pergi panggil Uthman, kenapa kamu tak jawab salam? Dia kata, bukan aku tak nak jawab, tapi aku pada masa tu aku tak sedar pun dia lalu. Abu Bakar tanya, apa yang kamu tak sedar? Apa, kenapa tu? Dia kata apa? Duk terfikir tentang hari akhirat. Macam mana keadaan dia selamat. Tawaffallahu wa nabiyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Kata dia Batu Uthman, Allah dah wafatkan Nabi sehingga aku tak sempat nak tanya dia macam mana nak selamat. Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku dah tanya dah Nabi, macam mana nak selamat? Dia cerita, dia pun jawablah, siapa yang terima apa yang aku bawa ni, dan dia akan selamat. Nabi kata, siapa yang terima apa yang aku bawa ni, dia akan selamat. Ringkas ceritanya macam tu. So point saya pertama ialah,
Macam mana keadaan para sahabat senantiasa berfikir tentang masa depan mereka. Bukan sekadar masa depan dunia, tapi dia berfikir tentang masa depan akhirat. Sehingga sampai satu saat dia punya dah berfikir, orang bagi salam pun lupa nak jawab. Kita ni kalau metua lalu tak sedar sebab apa? Sebab apa kata? Oh, siapa tak sedar metua lalu? Sebab apa? Sebab makan. Kita makan punyalah sedap seronok, siapa kata oh sedapnya dia makan, metua lalu pun tak sedar di belakang. Itu kita punya sifat. Tapi sahabat ni dia punya termenung, dia bukan fikir apa, dia fikir tentang masalah urusan akhirat. So saya hari ni, kita nak bincang kitab ni bukanlah bermaksud saya lah paling baik, paling pandai, paling tak. Boleh jadi antara kita ramai lagi yang lebih baik daripada saya. Saya pun tak tahu apa keadaan status kita di akhirat sana. Sebabnya tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan amalan dia sendiri. Sebaliknya dia masuk syurga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang Allah Taala nak rahmati kita tak tahu. Tapi Allah Taala dah letak kriteria dia lah. Saya bagi contoh macam ni lah. Amalan ni syarat kita nak memohon. Nak masuk syurga kena penuhi syarat-syarat ni. So kita nak masuk universiti kena ada syarat, SPM kena ada, gini kan ada CJ yang lain. Kalau CJ ni markah dia lagi banyak, kalau CJ ni dapat lagi poin tinggi. Semua kita pun kumpulkan dalam satu envelope, kita hantar ke universiti. Cukup tak syarat? Cukup. Tapi apakah orang yang cukup syarat ni akan dimasuki, ada masukkan pada universiti? Bukan semua. Dia akan dipilih pula. Siapa yang tak hantar borang, automatik tak akan dapat masuk universiti. Siapa yang hantar borang, belum tentu diterima oleh universiti. Universiti akan tengok mana application yang betul-betul komplit dan orang betul-betul nak belajar. Allah pun macam tu juga. Siapa yang tak hantar application, dulu lagi tak boleh masuk syurga. Siapa yang memenuhi prasyarat, dia ada borang nak masuk syurga. Tapi siapa yang nanti nak masuk syurga, rahmat Allah. Allah Ta'ala akan cek satu demi satu. Ikhlas dia macam mana, jujur dia macam mana. Sehingga siapa yang betul-betul mendapat rahmat dari Allah, barulah dia boleh selamat. So kita baca sama-sama, kita ni dalam bahtera yang sama. Saya bukan orang yang lebih baik daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebaliknya kita sama-sama nak selamat. Dan apa yang kita baca bukan datang daripada saya, sebaliknya dia bersumber kepada Al-Quran dan hadis yang datang dari Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun urusan lain dalam urusan keduniaan, itu mungkin ramai lagi yang lebih mahir daripada saya. Urusan itu terpulang kepada masing-masing. Tapi kita nak bincang macam mana tajuk hari ni, 10 prinsip keselamatan di alam akhirat. Boleh? Kita teruskan. Prinsip yang pertama. Nombor 1 ialah apa yang kita bincangkan sebelum daripada ni. Apa dia? Tauhid. Beriman kepada Allah. Ini konsep paling utama. Siapa yang tak ada tauhid, siapa yang tidak beriman kepada Allah at the first place, dia punya application pun tak ada. Macam mana dia kembali kepada Allah? Allah Ta'ala tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Who's your God? Man rabbuka? Kita orang Islam, kita boleh jawab Allah. Jawab kepada Allah, Allah, engkaulah Tuhan kami. So Allah terima kita sebagai prasyarat pertama. Tapi kalau dia tak ada, Allah Ta'ala tanya dia, who's your God? Siapa Tuhan kamu? Dia pun nak jawab macam mana? Depan dia Tuhan. Tuhan yang benar depan dia ni. Ataupun yang tanya tu malaikat yang sangat bengis. Who's your God? Siapa Tuhan kamu? Dia pula atas dunia tak pernah beriman kepada Allah. Dia tak pernah beriman kepada apa yang Allah wahyukan. Dia tak sembah pun Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak ucap pun la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kurang-kurang kita acknowledge. Kurang-kurang kita iktiraf.
Allah, Engkaulah Tuhan. Aku tahu aku banyak kekurangan, tapi aku tahu juga Engkaulah Tuhan. Sekurang-kurang kita acknowledge. Masalah orang kufur ialah dia tak nak acknowledge Allah. Dia tak nak. Kalau tanya siapa Tuhan kamu, there is no God. Tak ada Tuhan. Aku punya sukalah. Nah, we choose our fate, dia kata. Kita yang buat kita, masih kita. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Orang macam ni, bila dia kembali kepada Allah, macam mana dia nak jawab soalan, who is your God? Tauhid nombor satu sekali. Acknowledge Tuhan yang telah menciptakan kita. Bukan sekadar kita yang dia cipta. The whole universe ni, Allah yang cipta. Langit yang kita berlindung di bawahnya. Bumi yang kita duduk di atasnya. Hujan yang turun yang kita mengambil manfaat daripada air yang menimpa kita. Pohon-pohon yang kita bernaung di bawahnya. Kita makan dari hasilnya. Ikan yang kita ambil di lautan, tangkap di lautan. Binatang-binatang yang kita sembelih di atas daratan. The whole universe, tidak ada yang mencipta semua ini melainkan Allah. So jalan keselamatan kita yang pertama ialah acknowledge, akui bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Bukan sekadar kita kenal dia, oh betul lah Tuhan dia lah cipta. Tak. Acknowledge juga bermaksud kita tahu dia mencipta dan kita tidak menyembah melainkan dia. Okay? Bukan sekadar kenal dia, tetapi kita juga menundukkan diri kita kepada Allah. Itu maksud tauhid. Sebab tu tauhid ni ada part untuk kita kenal nama-nama dan sifat-sifat dia. Dan tauhid juga ada part ialah tentang macam mana kita mengabdikan diri kepadanya Allah. So ini jalan keselamatan nombor satu. Siapa yang tak ada ni, sorry to say, dia tidak akan percaya. Sebab ini the first question yang akan ditanya apabila kita kembali ke alam akhirat. Dia tak banyak soalan tu, ada 3 je soalan. Tapi the first question ialah Man Rabbuka? Who is your God? Siapa boleh jawab? Boleh jawab. Walaupun sesimpel, apa simpelnya? Allah. One word. Only satu kalimah. Who is your God? Allah. Tapi tahu tak, nak jawab di alam akhirat, kalau di dunia dia tak sebut, dia tak akan dapat boleh sebut. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Allah Ta'ala kata pada hari akhirat kelak, dia situasi padang mahsyar ni adalah sesuatu yang sangat mendahsyatkan, dahsyat. Semua manusia akan berkumpul, semua bilion-bilion yang kita sebut tadi, semua akan kumpul. Dan di saat itu Allah Ta'ala akan datang nak mengadili manusia dengan segala kebesaran Allah yang kita tak mampu untuk gambarkan dan bayangkan. Cuma dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata hari itu Allah Ta'ala akan datang dengan malaikat-malaikatnya. Dalam saat itu, ni kita nak cerita besarnya fungsi tauhid ni. Bila semua manusia tengok Allah datang atau malaikat tu datang untuk mengadili manusia, of course orang kafir dia tak boleh nak tengok macam orang beriman tengok, sebab dia memang dia tak percaya kan Allah Ta'ala tak bagi kepada dia anugerah untuk melihat kepada keindahan, cantiknya Allah Azza wa Jalla. Tapi di saat itu semua orang-orang beriman akan sujud. Saya boleh ambil contoh, tapi contoh ni bukan the real contoh lah, bukan contoh yang betul-betul. Ini sekadar konsep sahaja. The real situation tu di alam akhirat yang tidak ada tandingannya. Tapi konsep dia ialah, perhati tak, saya suka kalau dulu kita tengok drama Chinese Emperor. Empire Cina ni besar kan.
Bila keluar maharaja tu, apa dia buat? Sujud. Semua sujud. Semua sujud. Emperor duduk sampai orang tak boleh pandang pun wajah emperor. Tunduk, tak boleh pandang. Siapa pandang angkat kepala je, habis. Punyalah takut. Nak angkat kepala, tak boleh. Tiba-tiba, bayangkan, di saat orang lain sujud, ada orang tak sujud. Ada orang tak tunduk. Emperor dah keluar. Konsep ni bukan contoh betul, konsep saja. Emperor dah keluar, tapi dia tak sujud. Apa akan berlaku? Habis, memang habis. Dia akhirat nanti sampai keadaan Allah Ta'ala sebut yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Mereka diseru untuk bersujud. Bila datangnya hari pengadilan, semua makhluk sujud kepada Allah. Yang nama sujud ni bukan kita je. The whole universe. Matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud, malaikat sujud, pokok sujud. Semua orang tunduk kepada Allah. Tiba-tiba saat itu ada orang tak boleh sujud. Dia bukan tak nak sujud, dia nak sujud, tapi disebut dalam tafsir, tulang belakang dia ni tiba-tiba jadi keras. Tak boleh, memang tak boleh. Dia tengok orang lain sujud, dia tak boleh nak sujud. Lalu Allah Ta'ala kata, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata mereka jadi tunduk ketakutan. Dan mereka diselubungi oleh kehinaan yang amat sangat. Kenapa dia tak boleh sujud? Orang yang sujud, Tuhan hari ini. Allah Ta'ala kata, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Kerana dulu mereka pernah diminta untuk sujud waktu mereka sihat, tapi mereka tak sujud kepada Allah. So bayangkan keadaan tu. Orang lain sujud, tiba-tiba dia tak boleh sujud. Sebab apa dia tak boleh sujud masa tu? Sebab waktu hidup di atas dunia, dia tak pernah acknowledge Allah sebagai Tuhan dia. Dia tak pernah mengaku Tuhan itu Tuhan dia. Dan dia tidak pernah menundukkan dirinya selama dia hidup. Dia kata apa kepada dia? Aku yang memiliki hidup aku. We choose our fate. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Enjoy our life. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Spend our money. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Kita yang kontrol apa semua. Dia tak acknowledge Allah. Orang macam ni tak selamat. Orang selamat macam mana? Tauhid. Dia kata la ilaha illallah. Hidup matiku kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia kata apa? Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya milik Allah. Orang ni bila sampai Allah Ta'ala tanya, man rabbuka? Who is your God? Kita kata, Allah, Engkaulah Tuhanku. Bila semua diperintahkan sujud, yes, kita sujud. Asal di dunia dulu kita suruh sujud. Lalu bila Allah nak panggil siapa-siapa hamba dia yang Allah Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Lalu Allah Ta'ala panggil, fadkhuli fi ibadi, kamu masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hambaku. Allah Ta'ala kata, masuk dalam kumpulan hamba-Ku. Siapa mereka? Orang yang bertauhid kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Please, wadkhuli jannati, silakan masuk syurga. Ini jadi keselamatan. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah, dan Allah menjadikan hati kita adalah hati yang bertauhid kepada Allah. Ini langkah keselamatan yang pertama. Langkah keselamatan yang kedua. Kita ada 10 ni.
Kalau cerita satu tu pun tak habis dah. Tapi oleh kerana kita memang nak ambil ringkas-ringkas saja, saya tak baca buku. Siapa nak baca buku ni boleh, kalau dia beli buku ni ada terjemahan dia, asal dalam bahasa Arab. Jalan keselamatan dia yang kedua ialah ittiba' sunnah, iaitu mengikut Nabi. Ittiba' sunnah, dia mengikuti sunnah Nabi. So setelah daripada kita settle bab tauhid tadi, Allah, aku Tuhan yang maha agung, yang maha mengasihani, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah dia cipta the whole universe, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, aku nak cipta satu makhluk yang istimewa. Makhluk lain bila dicipta tunduk pada Allah, cipta tunduk pada Allah semua. Even sebelum daripada cipta Nabi Adam AS, iblis sekalipun tunduk pada Allah. Sebelum dicipta Nabi Adam, iblis tu pun semua tunduk. Setiap makhluk tunduk pada Allah. Dia bukan lagi emperor tau. Dia adalah raja segala raja, Malikul Muluk. Kalau kita kata tadi konsep tu emperor tu satu je. Ni Allah ni lagi tinggi daripada sekalian raja-raja. Tu semua makhluk tunduk pada dia. Semua makhluk tunduk. Di saat Allah cipta semua makhluk, Allah bagi tahu pula pada malaikat, aku nak buat satu lagi makhluk yang istimewa. Makhluk yang macam mana? Makhluk ni dia diberi pilihan. Sama ada dia nak beriman ataupun dia tak nak beriman. So makhluk ni dicipta dalam keadaan Allah nak uji dia. Allah bagi dia free will, tapi dalam masa yang sama dia adalah ujian terhadap mereka. Apakah dia nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala? Malaikat pun tanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya Allah, apakah engkau nak jadikan di dunia ni satu makhluk yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma ta'lamun. Aku tahu aku nak buat apa dan kamu tak tahu, malaikat. Setelah akhirnya terciptalah satu makhluk yang nama dia Adam alaihissalam. Moyang kita semua. Dan kita adalah jenis makhluk ni. Bila Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah suruh sekalian makhluk lain sujud. Dan Allah Ta'ala perintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam AS. Malaikat pun taat kepada Allah, dia sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis tak nak. Iblis jadi makhluk pertama yang kufur. Dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Lalu dia dengan kebencian pada Nabi Adam AS, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sesatkan anak cucu Nabi Adam AS. Dan Allah bagi permission tu, granted. Allah bagi pada Nabi Adam, pada iblis. Mu nak sesatkan anak Adam, permission granted. Sila. Tapi hamba-hamba aku yang benar, engkau tak boleh ganggu, kata Allah. Okey, deal. Syaitan pun dilaknat sampai hari kiamat, dan dia ada kebencian terhadap Nabi Adam dan seluruh anak cucu Nabi Adam sampai kiamat. Nabi Adam kemudian masukkan ke dalam syurga. Nabi Adam bersendirian, kemudian terciptalah pula Hawa. Hiduplah dia berpasangan dalam syurga. Syaitan tak puas hati, dia hasut Nabi Adam dan dia hasut Hawa. Akhirnya berlakulah apa yang telah berlaku. Dia telah melanggar larangan Allah dan dikeluarkan daripada syurga, diturunkan ke bumi. Dan kita adalah generasi yang keberapa kita tak tahu. Daripada keturunan ini, kita hidup di atas muka bumi. Tapi misi Allah Ta'ala ciptakan kita di asal itu untuk sembah Allah dalam keadaan diuji, masih ada. Misi itu tetap ada. Maksud Allah Ta'ala cipta kita untuk apa? Untuk manusia ni sembah Allah dalam keadaan diberi pilihan. Dia ada free will dia. Allah Ta'ala bagi kat dia. Mu nak sembah apa boleh, mu tak nak sembah apa boleh. Tapi kamu kena ingat,
Siapa yang sembah, dia akan jadi orang yang beriman dan dia masuk syurga. Kembali kepada tempat Nabi Adam alaihissalam, moyang kita yang pertama. Tapi siapa yang tak nak sembah, dia akan jadi pengikut iblis yang dilaknat dan dia akan dihumbankan ke dalam neraka. Ujian ni tetap ada sampai kiamat. Setiap manusia yang lahir akan diuji untuk perkara ini. Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila dia uji manusia, dia tak biarkan manusia meraba-raba dalam kegelapan, mencari di mana Tuhan. Tak. Tapi Allah dengan penuh kasih sayang, dia menurunkan wahyu, memilih dari kalangan hamba dia untuk dia turunkan wahyu dan menjadi perantara antara Tuhan dengan hambanya. Lalu orang yang dipilih ni nama dia Rasul. Nama dia Rasul dan nama dia Nabi. Tugas dia menerima wahyu dari Allah dan kemudian menyampaikan kepada manusia bagaimana caranya menyembah Allah. Konsep yang pertama yang kita sebut tadi. So Nabi dan Rasul ni ada setiap generasi. Setiap umat Allah pilih Rasul, Allah bagi wahyu, sampaikan kepada umat dia. Setiap umat. Dan telah berlalu macam-macam umat dan telah berlalu macam-macam Rasul. Dan sejarah telah membuktikan kepada kita ada di kalangan umat Rasul itu yang beriman dan ada di kalangan umat Rasul itu yang tidak beriman. So apa yang jadi kepada orang yang ikut Rasul, mereka inilah yang selamat. Apa yang jadi kepada orang yang tak ikut Rasul, bukti ada. Allah Ta'ala kekalkan kepada kita. Sebagai contoh, Fir'aun, dia lawan Nabi mana? Nabi Musa. Apa yang berlaku pada Fir'aun? Hancur. Tamadun dia punya teknologi dia punya dinasti dia, akhirnya hilang. Siapa lagi? Banyak. Itu satu contoh je. Kita ada kaum Nabi Lut, kita ada kaum Thamud, kita ada Na'ad, kita ada macam-macam. Sehingga Allah Ta'ala kata, pergilah berjalanlah di muka bumi. Allah Ta'ala sengaja simpan untuk kita tanda-tanda ni supaya manusia bila berjalan dia tengok apa kesudahan orang yang tak ikut Rasul. Cuma masalahnya bila kita berjalan kita tak tengok benda tu. Kita pergi jalan kita tengok Eiffel Tower. Kita pergi jalan kita tengok apa lagi. Kalau kita pergi pakai piramid pun sekalipun kita tengok, oh hebatnya piramid. Kita lupa Allah tinggalkan tanda tu untuk tengok siapa yang tak ikut Rasul, macam mana kesudahan dia. So pada kita, umat ini ada satu Rasul dan dia yang teragung, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biografi dia semua kita tahu. Kisah dia diulang-ulang, diceritakan saban tahun, sama ada di dalam Maulidur Rasul, sama ada dalam Ma'al Hijrah, sama ada dalam Nuzul Quran, sama ada dalam cerita-cerita berkaitan dengan Ramadan, Haji. Kita akan dengar cerita banyak tentang kisah Rasul. Tapi dia adalah satu figure, tokoh, manusia yang Allah Ta'ala pilih dia menerima wahyu untuk sampaikan kepada kita. So, mana-mana orang yang beriman kepada Allah, dia mesti ikut Rasul yang Allah Ta'ala wahyukan. Siapa yang ikut Rasul, Rasul kata je macam ni lah, seolah-olah saya boleh bagi gambaran sepertinya orang yang ikut Rasul ni, pertama Imam Malik sebut seperti orang yang duduk di atas bahtera Nabi Nuh. Pernah dengar cerita Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh ada kapal. Orang yang ikut Nabi Nuh duduk atas kapal, orang yang tak ikut Nabi Nuh duduk mana? Dalam air, tenggelam. So itu contoh yang jelas. Siapa yang ikut Rasul itulah yang selamat. Siapa yang tak ikut Rasul tenggelam. Satu. Contoh yang kedua, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun.
Nabi Musa dengan Fir'aun, walaupun pengikut Fir'aun ramai, tapi pengikut Nabi Musa, dalam Quran sebut innaha ula syirzimatun qalilun, beberapa orang yang sedikit. Bila tentera Fir'aun tengok, lantas ni kecil ni, nanti kita habiskan mereka sekejap je. Tapi Allah Ta'ala bagi anugerah kepada Nabi Musa AS, pukul laut merah dengan tongkat. Pukul. Bila pukul, terbelah lautan. Fanfalaqa fakanat katawdil azim. Dia terbelah sehingga kiri kanan dia tu jadi seperti gunung yang tinggi. Air itu naik jadi seperti gunung. Dan ada jalan, the straight path. Jalan straight sampai ke seberang. So saat itu, siapa yang ikut Nabi Musa, siapa yang ikut Fir'aun? Sebenarnya siapa yang tak nak ikut Nabi Musa? Orang yang ikut Nabi Musa kata, jom, jalan. Mereka jalan. Ikut Nabi Musa sampai ke seberang. Siapa yang tak nak ikut Nabi Musa? Ikut Fir'aun. Fir'aun kata, jom kita pergi. Kejar. Orang yang ikut Nabi, selamat. Orang yang tak ikut Nabi, hancur. Ini baru keadaan dia di dunia. Macam mana pula Nabi-Nabi ni, dia akan kerja dia berhenti waktu hidup dengan kematian dia. Tapi lepas daripada dia bangkit semula, dia akan dihimpunkan dengan kaumnya masing-masing. Kaum dia masing-masing. Kaum yang paling banyak, umat yang paling banyak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita bagi yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi hari akhirat kita akan cari nabi kita. So kita cari nabi-nabi kita, jumpa alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Nabi Muhammad pun sambut, tapi dengan syarat. Sebagaimana syarat orang nak sujud kepada Allah di hari akhirat dulu, orang yang bersujud di dunia, maka orang yang ikut Nabi Muhammad di akhirat adalah orang yang ikut Nabi Muhammad di dunia. So jalan keselamatan kita yang kedua apa dia? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akhirat akan pimpin umat dia. Jom. Pertama Nabi sambut dulu umat dia dekat kolam dia. Nabi ada kolam yang besar, dalam hadis sebut kolam yang besar di akhirat nanti ada gelas-gelas yang banyak seperti bilangan bintang di langit. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada kasturi. Siapa minum tu dia tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Nabi sambut. Tapi umat yang ikut dia lah. Umat yang tak ikut dia, dia tidak dibenarkan. Nabi akan bawa umat dia sampai di titian sirat, umat dia akan naik. Nabi kata, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nabi minta dengan Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Sampai cross titian sirat, berhenti. Semua ni nak masuk syurga tak boleh. Ada pintu syurga yang belum dibuka. Maka siapa yang akan buka pintu syurga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siapa yang ikut Nabi Muhammad, Nabi buka pintu syurga, umat dia pun akan masuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi satu hadis, Nabi kata, "Nahnul akhiruna fid dunya al-awwaluna al-maqdiyya alaihim yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Allahu akbar. Nabi kata, kita ni the last dalam dunia. Adam, umat belum tu, Nabi Musa, Nabi semua nabi dia dulu. Kita ni the last messenger, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umat yang terakhir. Tapi Nabi kata, al-awwaluna al-maqdiyya alaihim yaumal qiyamah. Tapi yang the first yang akan dibicarakan di hari akhirat. So macam orang lain duk kena reman, tak tahu bila nak bicara. Tiba-tiba yang panggil dulu umat Nabi Muhammad. Muhammad settle dulu. Orang lain duk tunggu lagi. Kita settle dulu. Alhamdulillah. Pasal apa? Sebab Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai depan pintu syurga, Nabi kata, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kitalah orang first, umat first yang akan masuk syurga. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita dalam kumpulan tu. Tapi prasyarat dia apa?
ikut Nabi. Di dunia ni pun kita ikut Nabi, barulah akhirat nanti kita boleh ikut Nabi. Ikut Nabi macam mana? Apa yang Nabi ajar kita buat, apa yang Nabi suruh kita laksanakan, apa yang Nabi larang kita tinggal. Zikir cara Nabi, salat cara Nabi, makan cara Nabi. Nabi ajar kita makan macam mana? Tangan kanan, kita makan tangan kanan. Sebab apa? Sebab Nabi ajar. Kita baca bismillah sebelum makan. Sebab apa? Sebab Nabi ajar. Kita tidur baca doa, Nabi ajar. So ikut Nabi. Bukan ikut nak pergi ikut jalan-jalan saja tak. Ikut dalam sudut kehidupan. Salat 5 waktu Nabi suruh, kita salat 5 waktu. Nabi suruh baca zikir, kita baca zikir. Macam tadi lah Nabi Musa ajak, jom kita ikut je. Kalau tak ikut Nabi Musa, jadi ikut Firaun. Apa jadi? Lemas. Nabi Nuh kata, jom naik kapal. Orang pun ikut. Nabi Muhammad, dia tak ada kapal. Nabi Muhammad tak belah laut. Tapi yang Nabi Muhammad ajak kepada kita sama je. Jom ikut aku. Kan? Jom ikut aku. Lautan yang sedang kita renangi, yang kita nak selamat, bukan lautan air. Tapi kita punya lautan adalah lautan dunia. Kita kadang-kadang tenggelam dalam kesibukan dunia, bukan tenggelam dalam air. Kita tak ikut Nabi sebab apa? Sibuk lah. Baru ni saya pergi kuliah cerita Maulidur Rasul kan. Kita ni Indonesia tak cuti Maulidur Rasul, kita cuti Maulidur Rasul. Kan? Alhamdulillah lah. Maknanya dari sudut hari, kita ada satu hari yang cuti full day untuk kita gunakan waktu tu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari cuti baru ni kita guna untuk apa? Ada orang hari cuti sempena Nabi, cuti tu sempena Nabi. Nah, kalau cuti sempena hari raya, kita pergilah kat masjid salat raya kan. Kita cuti sempena hari raya. Baru ni kita cuti sempena Nabi. So, apa yang kita buat untuk Nabi? Kita buat apa? Tak ada orang dia cuti baru ni dia pergi shopping. Ada orang yang cuti baru ni dia pergi jalan-jalan. Ada cuti dia. Soalan dia, kita nak naik bahtera dah, nak naik dah bahtera Nabi. Kita punya lautan bukan lautan yang Nabi Musa belah Laut Merah tu. Kita bukan lautan Nabi Nuh yang mana semua bumi tenggelam. Kita punya lautan akhir zaman ni adalah kehidupan dunia kita yang senang lenang. Kadang-kadang kita hanyut dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tenggelam dalam kehidupan kita. Kita lupa untuk ikut Nabi kita. Sesiapa nak selamat, please wake up. Bangun. Jelek mata kita. Capai bahtera Nabi. Apa dia bahtera Nabi? Sunnah. Ikut sunnah. Join. Mana-mana kelas sunnah, join. Mana-mana pengajian sunnah, join. Ini bahtera kita. Nak selamat, sampailah ke akhirat nanti. Okey? Itu jalan keselamatan nombor 2. Jalan keselamatan nombor 3. Baru 3 nanti. Kita siapa pukul berapa ni? 12. Saya bimbang tak cukup 10 ni. Tu pun cepat dah ni. Saya dah belek-belek ni. Jalan keselamatan yang ketiga, dia panggil khasyah. Itulah rasa takut kepada Allah. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Kadang-kadang dalam kita duduk dalam bahtera kehidupan, ujian, badai, gelombang yang datang membadai kita. Ombak kehidupan ni kadang-kadang bertalu-talu. Ada orang yang di lambung ombak naik ke puncak. Ada orang yang di lambung ombak pecah kapal dia jatuh di bawah. Ada orang diuji oleh Allah dengan ujian dia naik ke puncak. Diberi kedudukan, kesenangan. Dan ada orang dihempas badai sehingga jatuh ke bawah, susah. Begitulah dunia. Ada badai, ada ombak,
ada ribut, ada taufan. Kehidupan kita. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi dalam apa juga keadaan, di atas pun sama, di bawah pun sama. Kalau nak selamat, selama di atas tu takutlah kepada Allah, selama di bawah pun takutlah kepada Allah. Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata ajaban li amril mu'min. Urusan orang mukmin ni ajaib. Ajaib urusan orang mukmin. Kerana semua urusan dia adalah baik untuk dia. Semua urusan baik untuk dia. Orang mukmin ni bila dia acknowledge Allah tu Tuhan dia, dia dah ikut Nabi SAW dan dia ada rasa takut kepada Allah, Allah akan jadikan kehidupan dia semuanya baik-baik belaka. Walaupun mata dia tengok benda tu tak baik, tapi Allah tetap menghendaki kebaikan untuk dia. Macam mana contoh? Nabi kata, orang mukmin ni bila diberikan nikmat naik tinggi, dia bersyukur kepada Allah. Sampai dapat nikmat dia kata apa? Alhamdulillah. Kita makan, alhamdulillah. Kita bangun tidur, alhamdulillah. So bila dia bersyukur kepada Allah, jadilah nikmat itu kebaikan untuk dia. Dia menuai pahala daripada kesenangan dia. Dan begitu juga bila dia ditimpa dengan kesusahan, datang ombak membadai, pukul kapal dia sampai pecah, jatuh, dia tenggelam dalam badai kehidupan. Tapi dia ada pelampung dia, pelampung iman. Walaupun kapal dia pecah, dia masih lagi berpaut pada keimanan dan dia sabar kepada Allah. Dia tahu semua ni datang daripada Allah, dia sabar. Maka tetap juga Allah bagi kebaikan kepada dia. Sehingga akhirnya bila sampai di alam akhirat, pada saat itu dia nak menuai pahala. Nak nuai pahala. Dulu dia invest. Tapi tak ada tengok. Ada kita kadang-kadang passive income, kita letak je duit, letak, tak tengok. Kebun kita beli 25 tahun, macam Pak Awal sebut, kebun tu 25 tahun dah beli. Tengok lepas 25 tahun, jadi macam ni dah kebun aku. Pasal apa? Sebab yang jaga kebun tu elok. Mungkin ada harta kita letak kecil, invest, tapi setelah 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba jadi dahsyat ni. Allah ni, dialah yang jaga kita punya investment akhirat. Allah. Siapa yang takut kepada Allah, dia akan buat apa pun sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Lalu dia sabar di atas musibah, dapat pahala. Dia syukur di atas nikmat, dapat pahala. Dan selama dia dapat nikmat pun dia takut kepada Allah. Selama dia dapat ujian pun dia takut kepada Allah. Akhir sekali Allah bagi pahala. Sampai akhirat nanti dia tengok pahala dia bertimbun-timbun banyak. Tapi takut kepada Allah ni bukan sekadar kita panggil apa? Perasaan, bukan emosi. Bukan emosi semata-mata. Kerana iman yang ada dalam hati kita ni bukan bersifat emosi semata-mata. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, iman ni apa yang tersimpan di dalam hati, terucap di lisan, dan yang dilakukan dengan amalan. Dan itulah kalau kita betul-betul nak bertakwa kepada Allah, apply dalam ketiga-tiga aspek ni. Jangan sekadar iman, tapi kita juga mesti ucap dengan lisan. Jangan sekadar ucap dengan lisan, maknanya kita amalkan dengan anggota. So kalau kita kembali kepada isu agama tadi, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ada zikir kepada Allah, dalam masa yang sama kita ada amalan anggota. Kita solat, kita puasa, kita pergi haji, kita buat kebajikan, hormat ibu bapa, taat kepada orang yang taat kepada ibu bapa, hormat kepada orang yang lebih tua, kita bantu orang susah, bantu anak yatim, bantu fakir miskin. Itu semua hasil daripada takut kepada Allah. Itu jalan keselamatan yang ketiga. Jalan yang keempat, prinsip yang keempat, ialah menjaga lidah. Menjaga lidah. Menjaga lidah. Kenapa disebut ini adalah prinsip yang utama? Sebab ada satu hadis
Nabi SAW kata, betapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan hasil tuaian lidah-lidah mereka. Ramai orang masuk neraka sebab lidah. Uish, dahsyat. Betul. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, aku bagi jaminan syurga kepada orang yang boleh jaga dua benda. Satu, lidah. Yang kedua, kemaluan, yakni zina. Dia tidak zina dan dia tidak cakap perkara-perkara yang, tapi antara dua ni, lidah ni, payah nak jaga. Dia panggil lidah tak bertulang lah. Oh, payah. Dia kecil je, tapi dia punya kecil tu bisa dia. Kalau kena berdesing telinga, merah ni telinga ni, macam lagi sakit daripada kena pulah. Kalau sakit telinga kena pulah, dia merah tu. Tapi kalau tengah dia kena ayat-ayat hak memang berdesing telinga tu, lagi dahsyat. Sebab apa? Lidah ni memang antara anggota yang paling besar faktor dia dalam hidup kita. Nak dapat pahala pun mudah dengan lidah, nak dapat dosa pun mudah dengan lidah. Nak dapat pahala dengan lidah lagi mudah sebenarnya daripada nak dapat dosa. Baik, saya ulang sekali lagi. Nak dapat pahala dengan lidah lagi mudah daripada nak dapat dosa melalui dia. Faham tak? Faham? Siapa yang nak dapat pahala dengan lidah lagi mudah berbanding dia nak dapat dosa daripada lidah. Faham? Boleh bagi contoh? Baca Quran. Maknanya baca Quran lagi mudah daripada mengumpat. Ya ke? Zikir. Ya. Kau macam mana? Pahala berganda. Dahsyat-dahsyat semua sini ni. Nah, tahu jawapan dia apa? Macam mana nak dapat pahala yang mudah berbanding dosa dengan lisan? Kurangkan bercakap. Kurangkan cakap. Nah, Nabi SAW kata, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik ataupun diam. Siapa yang diam, dia diam, insya-Allah dia dapat pahala. Sebab Nabi suruh. Orang cakap apa-apa kita diam je lah. Aku dengar, tak nak cakap. Diam tu ada pahala tak? Ada. Sebab diam termasuk menjaga lidah. Yang nanti sebut tadi, baca Quran ada advance dah. Siapa boleh baca Quran, itu memang triple A lah. Tapi sebenarnya, siapa yang banyak diam, jaga lidah. Macam mana dia jaga lidah? Nombor satu, jangan cakap banyak. Kalau isu orang cakap, dia musyarat tingkat kan, ahli musyarat tingkat kan. Sini tapi kita ni tak jumpa lah musyarat tingkat. Pasal tingkat kita dengan tingkat jiran dah jauh. Orang zaman dulu buka tingkat rumah kita, dapat tingkat rumah dia kan. Kau tahu tak cerita anak jiran kita macam ni, pak saudara dia macam tu, pakcik dia macam ni. Dia panggil ahli musyarat tingkat. Sekarang ni dia tak panggil musyarat tingkat, musyarat WhatsApp dia panggil. Ahli musyarat WhatsApp. Nah, WhatsApp ni, WhatsApp kita tu kadang-kadang banyak benda sebenarnya lebih baik kita diam daripada kita cakap. Ini jalan keselamatan, menjaga lidah. Macam mana cara? Nombor satu, kurangkan bercakap, melainkan yang perlu. Okey? Terutamanya kalau kita perlu, contohnya, saya kadang-kadang kena betulkan juga masalah, takut orang jadi pendiam, tak cakap sangat, payah ke. Nabi kata, antara cakap yang baik dengan diam, mana lebih elok? Cakap yang baik lebih baik daripada diam. Antara cakap buruk dengan diam, mana lebih baik? Diam. So kita ada 3 stages. Nombor 1, cakap.
Bukan tak cakap, cakap. Tapi cakap yang baik-baik. Nombor satu. Nombor dua, diam. Kalau tak reti nak cakap baik, diam. Nombor tiga, barulah cakap hal buruk. So nombor satu sekali tu, maknanya kalau antara diam dengan cakap, tiba-tiba kita kata, saya ni banyak cakap ustaz. Kira pahala ke kira dosa? Kita tanya dia, cakap tu ada makna yang baik ke tak baik? Makna baik ni bukan semuanya cakap tu kena kuliah agama, dah. Cakap baik, bismillahirrahmanirrahim. Cakap baik ni, apa yang Allah Ta'ala suruh dalam agama, itulah benda baik. Hatta kita bangun angkat telefon, tanya khabar mak. Tanya khabar ayah kita, bangun-bangun, apa khabar mak hari ni? Mak sihat? Mak dah makan? InsyaAllah, cakapan tu baik ke tak baik? Baik. Mendatangkan kebahagiaan tak? Datangkan kebahagiaan. Mak cantik lah hari ni. Dia puji mak dia. Mak dia pun seronok. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Okey? Apa yang Allah Ta'ala suruh? Kalau dia marah ke anak dia, marah anak ni, awak ni tak boleh kena bangun awak pagi, jangan bangun lewat macam ni. Anak dia kata, mak cakap baik-baik. Benda baik lah ni, suruh bangun ni. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Pahala bukan sekadar kalau kita baca Quran, zikir, yang tu alhamdulillah, itu solid pahala. Tapi daripada perkataan ni, kata Nabi SAW, ada beberapa kalimah, ada seorang hamba, dia mengucapkan satu perkataan yang dia tak sedar pun perkataan tu ada kebaikan. Tapi rupa-rupanya kebaikan itu Allah simpan dan sampai hari akhirat. Dengan perkataan itu tiba-tiba dia menaik darjat dia dalam syurga. Sebab tu kadang-kadang ada perkataan yang baik yang kita tak sedar, tapi berusahalah untuk cakap benda baik. Kadang-kadang baik kita tu mungkin sekadar bagi salam. Sampai jumpa agak, Assalamualaikum. Dia pun bagusnya dia. Rasa gembira, rasa seronok. Allah tulis pahala. Kalau kita masuk tak bagi salam, diam. Ustaz kata diam, masuk tak bagi salam. Baik ke tak baik? Tak baik lah, pasal apa? Sebab Nabi suruh kita cakap dalam keadaan yang baik. Itu ranking nombor satu. Bagi salam, tanya khabar. Okey, pujuk hati, tanya khabar, dengar, sembang dengan suami, tanya khabar suami. Abang dah makan? Dapat pahala dah, tak bagi lagi baru tanya baru. Abang dah makan ke belum? Contoh. Ni gak tengok dia makan sendirilah. Abang nak makan? Ada tu dalam peti. Dalam peti suruh orang kata. Kalau dia tanya khabar, sihat tak hari ni? Apa khabar? Seronok tak? Kadang-kadang kita kalau ibu bapa kita masih ada, telefon tanya khabar. Adik-beradik kita masih ada, telefon tanya khabar. Walaupun kita cakap tu benda yang kita ada hobi ke apa semua, tapi kalau maksud tu benda baik, tapi jangan mengumpatlah. Jangan pula tanya khabar lepas tu sembang cerita lain, bab mengumpat Allah Taala tak bagi. Yang tu masalah lah pula. So kita tanya khabar tu benda baik. Semua benda yang Allah suruh insya-Allah jadi baik. Tapi maksud jalan keselamatan di sini ialah apa saja yang nak keluar daripada lisan kita, jagalah baik-baik. Biarlah yang keluar ni adalah perkataan yang elok-elok sahaja, kerana kita akan menuai hasil dia di akhirat nanti. Dan yang elok itu daripada setinggi-tinggi rupa ibadat, baca Quran, zikir, doa, sehinggalah kepada ucapan-ucapan harian yang mendatangkan kebaikan, insya-Allah diberi pahala. Tapi kena faham, jagalah lidah. Itu nombor berapa? Nombor 4. Nombor 5. 5 baru dah 11.30 dah kita ni. Kena sambung pula ni. Nombor 5. Nombor 5 disebut di sini lari dari fitnah. Lari dari fitnah. Fitnah yang dimaksudkan ni bukan tuduhan palsu. Biasa orang Melayu ni bahasa kita fitnah maknanya satu tuduhan yang tidak benar.
tuduhan yang tidak benar. Awak semalam makan kat kedai tu tak bayar kan? Mana ada, tu fitnah, saya bayarlah. Itu bahasa kita, fitnah tuduhan yang tidak benar. Tapi maksud yang ada dalam kitab ini dan juga fitnah dalam maksud agama ialah cabaran-cabaran akhir zaman. Hidup ni banyak macam-macam cabaran macam kita dah sebut tadi. Dan cabaran yang paling utama ialah cabaran terhadap agama kita. Kita dalam dunia ni macam-macam cabaran. Ada krisis ekonomi, ada krisis pentadbiran, ada krisis kesihatan. Kan? Datang COVID tu krisis kesihatan. Sebelum daripada ni kita ada krisis tentang ekonomi. Sekarang ni tiba-tiba pula berubah parlimen, kita ada krisis politik pula. Macam-macam krisis. Tapi yang paling utama sekali ialah kita jaga hati kita daripada fitnah atau krisis keimanan. Sebab bila datang krisis iman hari ni, apa kita tengok? Tahu tak kita di universiti-universiti tempat orang cerdik pandai hari ni, budak-budak pergi belajar sana, akhir sekali asalnya beragama Islam jadi ateis, tidak beriman. Ada? Kan? Pernah dengar kan? Pernah jumpa orang yang tak percaya kepada Tuhan? Dia rasa tak perlulah agama ni nonsense, dia kata. Tak ada apa, benda pun tak perlu. Bukan orang Melayu, orang Arab pun sama. Orang Arab cakap Arab, Quran tu bahasa dia. Sama juga ada yang tak percaya kepada Tuhan. Ini krisis, fitnah dia panggil, fitnah agama. Biasanya fitnah ni bila manusia ni diuji dengan kesenangan. Manusia ni bila diuji dengan kesusahan, dia mudah ingat Tuhan. Tapi bila diuji dengan kesenangan, dia cepat lupa. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang keadaan manusia. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Manusia ni bila dia diuji kesusahan di tengah laut, tengah naik kapal, tiba-tiba datang ribut. Kita ni jarang naik kapal. Kita naik flight, kapal terbang. Tiba-tiba tengah naik kapal, ada apa? Airbag dia panggil. Ya kan? Jatuh bawah tu. Dia panggil apa, Pak Wan? Air pocket. Jatuh siapa? Boom, jatuh bawah. Kita rasa jantung kita tu duduk 1000 kaki atas, kita duduk bawah dia. Takut punya takut. Masa tu kita ingat kat siapa? Masa tu mulalah ingat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kalau ada suami bahasa, saya minta maaf. Masa tu kita ingat sungguh. Pasal apa? Di saat diuji, itulah sifat manusia. Allah yang kata kepada kita. Tapi apabila dia datang kepadanya kesenangan, banyak manusia lupa. Dia lupa. Dipanggil wa kanal insanu kafura. Banyak manusia dia lupa dan kufur kepada Tuhan. Dia anggap semua ni aku dapat dengan kesenangan, dengan usaha aku sendiri. Akhir sekali dia jadi orang yang lupa. Sampai ada setengah-setengah orang dia diberi kecerdikan, dia pintar, belajar, dia rasa dia bijak. Dia boleh tahu macam mana kapal terbang, dia tahu sains ni macam mana, begini. Dia lupa kepada Tuhan. Jadi dia ditimpa fitnah agama. Kadang-kadang ditimpa fitnah tu bukan dengan kepercayaan, dengan kesibukan. Kerja banyak sangat sampai tak sempat solat 5 waktu. Banyak sangat kesibukan sampai tak sempat solat 5 waktu. Itu juga fitnah. Kadang-kadang fitnah kita dengan perkara-perkara yang lalai. Dunia hari ni, Allahu Akbar, paling besar sekali ni, depan kita pegang. Dulu kita marah, lah ni kita sendiri pegang. Anak tengok, oi jangan tengok. Tengok Abi tu, ayah dia pun tengok telefon, ralik macam mana. Payah. Dulu kalau nak selamat daripada fitnah, jangan bagi keluar rumah. Anak perempuan duduk dalam rumah, jangan keluar. Kita kata,
Sekarang ni jangan keluar pun fitnah tu masuk sampai dalam rumah kita. Apa yang berlaku? Macam-macam. Hari ni ramai orang bunuh diri, ramai orang tak solat, ramai orang tak percaya ke Tuhan, ramai orang rasa ada masalah mental. Sebab isu-isu tu terkena fitnah dunia. Dia lupa kepada Tuhan. Ada tujuan jambatan. Sekarang ni kita orang Kelantan ada grup info negeri Kelantan, tak tahulah tengok ke tak. Tapi kadang-kadang lah ni kan, di Kelantan dulu kita dengar Jambatan Penang kan Pak Wan. Banyak. Sekarang ni Jambatan Kelantan pun ada ke tujuan jambatan. Ada orang mati tujuan jabatan. Kita pun hairan macam mana. Rupanya bila kita fikir manusia hidup dalam fitnah, ujian yang teramat sampai ke tahap dia lupa kepada Tuhan. Jadi kita ni nak selamat daripada fitnah ni, kita banyakkan sibuk diri kita dengan Allah. Memang kalau kita layan urusan dunia kita ni tak habis. Layanlah. Siapa sanggup layan? Buka telefon 4 jam tak berhenti, sanggup? Bekok mata sakit mata. Tapi ada kalau budak-budak dia sanggup. Cuma kita kata sampai satu tahap kita rasa macam lemas. Sebab fitnah tu sifat dia macam tu. Tapi cara dia ialah kita sibukkan diri dengan agama, dengan urusan kebaikan, kebajikan. Ada waktu kita keluar, kita pergi jumpa orang, kawan, sembang, ajak pergi masjid. Kita jumpa orang miskin, kita bagi sedekah. Dia memberikan ketenangan ke dalam jiwa. Dan dia menjadi satu sebab untuk kita lari daripada fitnah. Yang kedua, kita juga pilih circle yang baik. Macam circle kita, kawan-kawan kita tu. Kalau ada kawan-kawan yang mana kita tengok dia punya bicara tak ada langsung kaitan dengan memberikan kebaikan kepada akhirat kita. Urusan dunia semua orang cari, tapi yang paling utama urusan akhirat kita. Jadi pilih kawan-kawan. Bukan nak suruh kawan-kawan tu semua gitu belaka. Tak, tapi pilihlah kawan-kawan yang seimbang. Mana ada kawan-kawan kita mungkin kita nak pergi jalan-jalan dengan dia, tapi ada waktu cari kawan-kawan yang boleh mengingatkan kita. Macam hari ni alhamdulillah kita ada kelas. Ni circle kita lah. Ada sebulan sekali kita jumpa, kita boleh saling tazkirah, mengingat-mengati. Tujuan apa? Selamat daripada fitnah, nak lari daripada kesibukan itu. Ini jalan keselamatan kita. Baik, yang ke-6. Yang ke-6 ni boleh jadi yang last lah kali. Boleh jadi. Tak habis juga, baru ni tak habis dah saya. Yang ke-6 ialah banyakkan berdoa. Doa ni dia panggil silahul mu'min, senjata orang mukmin, the secret weapon. Doa ni secret weapon. Dia adalah senjata rahsia seorang mukmin. Yang mana peranan dia sangat-sangat besar. Kalau kita nak selamat dunia dan akhirat, maka kena ada senjata doa. Kenapa? Pertama, doa ni bermaksud seorang tu minta dengan Tuhan dia. Termasuk doa. Kita ni bila kita berdoa maknanya kita minta dengan Allah. So bila kita minta dengan Allah tu siapa? Allah tu Tuhan kita. Macam mana sifat dia? Allah tu segala-galanya. Dalam Quran kata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa maksud as-samad? Dialah tempat bergantung segala sesuatu. Kita nak apa dalam hidup kita? Kita fakir, miskin, Allah Maha Kaya. Kita susah hati, Allah Maha Mengasihani. Kita pendosa, Allah Maha menerima taubat, Maha Pengampun. Kita susah nak cari rezeki, Allah Maha Pemberi rezeki. Kita dalam bahaya, Allah yang Maha mengamankan. Kita apa? Kita takut kepada Allah Maha Sejahtera. Allah wa kafa billahi hasiba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Dalam Quran kata, cukuplah Allah bagi kita. Dia sebaik-baik tempat yang kita serahkan urusan kita. Saya bagi contoh, konsep lagi, masa macam tadi, konsep. Kalau tadi emperor, tiba-tiba dia ada anak. Emperor Cina tadi, yang gah tadi, semua orang sujud pada dia, nak angkat kepala pun tak boleh. Dan emperor tu memiliki seluruh kekayaan di negeri Cina. Tiba-tiba dia ada anak. Anak dia tu kita panggil putera raja, putera mahkota, kata ikutlah. Kita pun tengok dalam drama Cina tu. Jadi putera raja apa keadaan dia? Kadang-kadang nak minum pun orang tolong suruh, nak makan pun orang suruh. Duk begitu dia. Contoh. Tu dari sudut kekayaan macam mana, kesenangan macam mana, tu anak seorang raja. Konsep. Tiba-tiba, pasal apa dia dalam keadaan tu? Dia kata apa? Tak ada orang boleh touch aku pasal ayah aku adalah emperor, raja. Kalau aku susah, aku ada ayah aku sebab ayah aku adalah raja. Kalau aku sakit, aku boleh cari sebaik-baik tabib dalam dunia sebab ayah aku adalah raja. Cuba bayangkan konsep tu dengan seorang hamba. Turun sikit, hamba kepada raja. Hamba yang disayangi oleh raja. Bukan anak tapi hamba. Sama juga. Hamba yang disayangi oleh raja. Sama juga. Kadang-kadang dia ni ada cop di raja, mohor. Di mana-mana tunjuk cop mohor raja. Orang pun tengok, oi, tunduk lalu. Tiba-tiba Nabi SAW kata, Allah sayang kepada hambanya lebih daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Apa keadaan kita? Allah sayang kepada hambanya lebih daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Kalau anak raja tak dilagu tu, kita hamba Allah patut lebih lagi. Aku tak bimbang apa pun. Pasal apa? Sebab aku memiliki Allah, Tuhan yang mengasihi lebih daripada seorang ibu. So apa nak? Minta dengan dia. Sebab tu seorang yang nak selamat, minta dengan Allah. Masalah kita ialah kita ada ruang untuk minta tapi kita tak nak minta. Berapa banyak hari ni kita tak ada tangan minta dengan Allah? Allah ada dah halang kita dah berdoa? Tak ada. Masalah kita ialah kita yang segan nak minta. Tak? Padahal pagi hari kita boleh minta, siang hari kita boleh minta, petang hari kita boleh minta, malam. Allah Ta'ala kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba tu minta, aku dekat je dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ni bila hamba minta je, aku akan bagi. Allah kata macam tu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata, dan berdoalah kepadaku nescaya aku tunaikan permintaanmu. Allah kata, masalah dia bukan pada Allah yang nak memberi, masalah dia kadang-kadang pada kita yang kurang meminta. Allah ni minta bahasa apa pun tak apa. Isap bahasa Kelantan boleh tu. Allah. Tapi kena comel lah bahasa sikit, jangan bahasa tu macam minta dengan kawan kan. Ada adab dalam berdoa. Ya Allah, aku ni lemah ya Allah, sakit ya Allah. Aku ni tak ada orang dah, tak ada Tuhan dah yang aku boleh minta melainkan Engkau ya Allah. Cakap bahasa tu. Nak cakap bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya kalau speaking bunyilah wudu dia tu. Bunyilah wudu dia tu kalau speaking. Tapi bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Mintalah dengan Allah. Kadang-kadang doa ni kita minta dalam keadaan kita baru ni, kadang-kadang dalam keadaan biasa pun kita boleh doa. Saya pergi ke baru ni hari Rabu minggu lepas, saya pergi ke perkampungan orang asli dekat Perak. Asal plan kita pergi 8 orang, tapi last minute tambah 2 orang.
Bila tambah 2 orang, kita naik bot daripada satu jeti Temenggu nama dia, masuk ke dalam tu sejam perjalanan melalui Tasik Temenggu ni sambung dengan Tasik Banding. Dalam dia memang dalam lah. Naik bot kampung orang asli, asal 8 orang, last minute tambah jadi 10. So dia bawa jaket, ada 8 jaket keselamatan. Bot kecil naiklah 10 orang. 2 orang tak pakai jaket keselamatan, salah seorang tu saya lah. Tengah-tengah naik, separuh jalan hujan. Allahu Akbar. Hujan. Kita duduklah tengah Tasik tu, pakai bot pula bukan bot besar, bot biasa. Jaket keselamatan tak ada. Kalau saya ingat sikit, bot lebih muatan pula tu. Tapi dah kalau nak pergi ulang kali memang musim hujan kan. Kita pun tak apalah, insya-Allah. Atas bot juga, ya Allah tolong aku ya Allah. Nah, tapi nak sebutnya doa ni kadang-kadang tak sebut ke bahasa Arab pun tak apa. Ya Allah, janganlah kata gelap kabut ni ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tengok langit tu gelap tu, ya Allah tolonglah hujan, janganlah bagi hujan ya Allah, pergilah tepi-tepi ya Allah. Doa tak jadi macam tu. Doa. Kalau kita tiba-tiba bangun di malam hari, kita ya Allah, macam manalah anak aku ya Allah, dia sakit, bagilah kesembuhan kepada dia. Ya Allah, keluarga aku bahagiakanlah dia. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak aku daripada fitnah, daripada ujian, daripada musibah. Lepas tu fikir pula akhirat, ya Allah, macam manalah aku akhirat ya Allah, jagalah aku. Selamatkanlah aku daripada azab api neraka, kurniakanlah aku syurga ya Allah. Minta macam tu pun dah jadi satu doa. Dan kadang kita bukan masalah yang memberi, masalah pada yang meminta. Allah tak pernah bakhil, Allah tak pernah menolak. Kita yang kurang berdoa. Kadang-kadang kita bakhil dengan doa. Sebab tu saya nak titipkan doa. Kalau boleh kita ambil doa yang ringkas-ringkas pun tak apa. Jadikanlah dia amalan dalam kehidupan kita. Doa paling famous dan dialah doa yang paling baik. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat belaka dah doa ni? Ingat. Hak tak ingat apa? Nak baca. Terah. Doa ni ingat belaka. Kalau saya baca boleh sambung. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Soalan dia, ustaz bukan tak ingat doa, tak ingat nak baca. Terah. Kadang berapa kali kita baca satu hari doa tu? Paling-paling kita baca dalam solat kita 5 kali. Sebenarnya banyak sangat doa dalam hidup kita. Tapi satu yang saya bimbang dalam bab doa ni, kita kurang penghayatan doa. Doa ni kadang-kadang benda simple pun kita doa, tapi kurang penghayatan. Saya cakap tadi sebab saya duduk atas buk tu memang penghayatan penuh lah. Tak, tiba-tiba hujan, separuh jalan memang hujan lebat. Habis telefon basah, 3 hari tak boleh buka telefon. Kena jemur siapa kering, balik kampung pula letak dalam berah lah. Macam-macam orang raja nak suruh hidup balik telefon ni. Alas sekali tak sudah ke Plaza Loyak juga pergi. Alhamdulillah. Tapi nak sebutnya penghayatan kita, bila kita mengharap kepada Allah, di situlah saatnya doa kita didengar. Kadang-kadang bila kita baca doa, kita baca sekadar di lisan. Terutamanya doa apa? Doa yang kita biasa baca tapi kita tak sedar dia doa. Agak-agak doa apa? Apa doa yang sering kita baca tapi kita tak sedar dia adalah doa? Soalan, kuis. Siapa dapat jawab boleh makan lepas ni. Okey. Siapa dia boleh jawab? Doa apa yang kita sering baca tapi kita lupa dia adalah doa? Doa iftitah. Okey. Boleh terima. Tapi ada lagi. Doa dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Doa ni doa. Tapi kadang-kadang kita baca dalam keadaan kita tak menghadirkan rasa minta. Kita baca Allahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Sedangkan dalam tu ada satu doa. Apa doa dia?
ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Tapi waktu kita baca doa tu macam mana kita minta dengan Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Baca je, lalu je mulut kita. Hati kita ada tak perasaan minta dengan Allah? Yang ni yang masalah. Kadang-kadang bukan tu kata bukan pada yang memberi. Masalah doa ni pada yang meminta. Doa ni paling kurang 17 kali sehari kita minta dengan Allah. Apa maksud dia? Ya Allah, guide me. Guide me to the straight path. Ihdinas siratal mustaqim. Tolong ya Allah. Tapi kita punya rasa tu kita tak rasa. Kita tak rasa ya Allah. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah, please guide me ya Allah. Please guide me. Kita tak rasa tu. Kita hanya baca je. Sedangkan itu adalah doa yang paling istimewa. Sebenarnya ni kadang-kadang kita nak hidupkan balik. Kita tahu asbab-asbab keselamatan kadang-kadang ada keliling kita, tapi kita lupa. So doa ni saya tinggalkan 2 doa tu. Sebab doa banyak tapi kita ambil 2 doa. Pertama, doa dalam Fatihah. Tolong sangat-sangat bila baca Fatihah, bacalah dalam ayat orang yang berdoa. Mana ihdinas siratal mustaqim. Kita baca sendiri pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minta seolah-olah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ayat tu bunyi bukan tunjukkanlah aku jalan yang lurus, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Bukan gitu kita baca. Kau kita ya Allah, tunjukkanlah padaku jalan yang lurus. Maknanya ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ayat tu nampak kita ada perasaan meminta. Bukan kita sebut saja. Satu, doa dalam Fatihah. Paling kurang 17 kali minta. Sungguh, ya Allah, please guide me. Guide us to the straight path. Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang kedua mudah tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada banyak lagi doa tapi mungkin waktu tak sempat kita nak ajar, nak hafal doa-doa baru. Lalu insya-Allah ada waktu nanti beli buku ke ataupun kita nak baca kemudian kita ambil doa-doa yang istimewa lain-lain. Doa keampunan ada, doa minta kesejahteraan, doa hilang kesedihan. Doa ni banyak. Tapi yang penting kita tahu kita minta daripada Tuhan yang Maha memiliki segala-galanya. Hasbunallah. Cukuplah Allah bagi kita. Dialah segala-galanya, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik tempat kita menyerahkan urusan kita. Itu yang ke-6, yang ke-7, ke-8, ke-9 kena sambung semula dalam. Insya-Allah minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Jadi sebelum daripada kita tutup ada 5 minit sikit ni, ada soalan kena tanya. Ada soalan kena tanya. Kalau tak ada, alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah tu sebab faham lah kau. Kalau tak faham pun alhamdulillah jugalah. Tapi insya-Allah mudah-mudahan faham. Ustaz, boleh tak Ustaz kupaskan tentang konsep dosa dan pahala? Yang menyebabkan daripada dosa orang hindarkan, pahala membuatkan orang rasa tiga tu nak cari pahala dah. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya tentang konsep dosa dan pahala. Apa konsep dosa yang menyebabkan kita kena lari daripadanya? Dan apa pula konsep pahala yang menyebabkan kita ada keinginan untuk buat dia? Baik, pertama konsep dosa dan pahala. Konsep dosa dan pahala hanya akan diimani oleh orang yang beriman kepada Allah. Kerana dia tahu yang memberi dosa dan memberi pahala adalah Allah. Satu. Yang kedua, dosa dan pahala ni ada baik dan ada buruk dia. Maknanya ada kebaikan pada pahala dan ada keburukan pada dosa. Dosa ni dosa ni datang apabila kita melakukan apa yang Allah tak suka. Maka Allah akan bagi kepada kita dosa. Atau seorang itu berdosa dengan Allah. Dia ada kesalahan dengan Allah.
Dan bila dia buat dosa dengan Allah, akan ada keburukan yang datang kepada dia. Sebaliknya, bila orang buat yang apa yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang, Allah reward dia, Allah bagi ganjaran. Dan ganjaran tu kita sebut sebagai pahala. Dosa dan pahala ni sebenarnya bukan dia yang memasukkan kita ke dalam syurga, tidak. Tetapi dia menjadi sebab kepada rahmat Allah yang nak datang kepada kita. Boleh faham? Sebagai contoh, saya sebut tadi, bila kita buat, kita minta apply satu universiti, kita isi kita punya maklumat. Kemudian kita kepilkan sijil-sijil kita. Setiap sijil tu kadang-kadang ada value dia sendiri. Ada sijil tinggi, sijil peringkat kebangsaan, sijil peringkat negeri, sijil peringkat daerah. Kalau ada pula orang apply kerja, lagi tinggi. Kalau accountant, dia ada ACCA. Kalau lawyer, dia ada sijil apa kan? Sijil universiti, lepas tu sijil untuk practice law pula kan. Lepas tu dia ada pula high ranking dia, tinggi tu mana. Jadi begitulah juga dosa dan pahala. Kita buat ni semua ni supaya Allah sayang kepada kita. Bila Allah sayang kepada kita, Allah bagi kepada kita reward pahala. Pahala ni ada yang banyak, ada yang sikit, bergantung kepada perintah yang Allah Ta'ala wahyu perintahkan kepada kita. Bila buat benda wajib, besar pahala. Bila kita buat benda sunat, kecil sikit pahala. Tapi kecil pun jangan kita anggap kecil. Sebenarnya setiap yang pahala tu sangat bermakna. So bila banyak pahala, Allah Ta'ala tengok Allah mengasihi hamba-Nya dengan kasih sayang Allah tu lah, Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Dan kadang-kadang pahala ni dia dapat reward di dunia lagi, ada kesan dia. Allah Ta'ala bagi ketenangan, Allah Ta'ala bagi kebaikan, anak jadi soleh, Allah bagi kesihatan, Allah bagi kadang-kadang macam-macam reward. Pahala adalah reward. Sebaliknya, dosa pula adalah bentuk kemurkaan. Bila dia buat sesuatu yang Allah tak suka, bila dia buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka, Allah tak ada kesan pada Allah, tapi dia, sebab dia adalah hamba, kesan keburukan dosa tak pergi kepada Allah. Keburukan dosa pergi kepada tuan empunya dosa tu, hak dia buat tu. Dalam hadis Nabi SAW sebut, bila dia buat satu dosa, ada satu titik melekat, titik hitam lekat dalam hati dia. Dia buat lekat, dia buat lekat. Tapi orang beriman, dia ada cara istighfar, taubat, Allah bersihkan balik. Tapi kalau dia tak bersihkan, makin lama makin gelap, makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Di saat itulah datang semuanya. Kesan buruk dia, hak paling besar, akhirat. Tapi dunia pun dah ada kesan dah daripada dosa. Hidup jadi tak tenang. Kita buat apa pun jadi nak bergaduh. Benda-benda tidak datang rahmat daripada Allah. Anak-anak jadi bermasalah. Kadang-kadang diri kita sendiri pun kadang-kadang hubungan kita dengan keluarga bermasalah. Stres, tekanan. Pasal apa? Sebab kita ada dosa. Sebab tu dosa ni kita takut kepadanya dan kita tak nak. Bukan sebab saiz dosa tu tak. Sebab dosa tu bererti seorang mengingkari Tuhan dia. Jangan dipandang remehnya dosa. Sebaliknya pandanglah kepada sebesar mana Tuhan yang dia ingkari. Dan jangan diremehkan pahala. Sebaliknya dia mesti lihat betapa besarnya rahmat Tuhan yang memberi pahala. Jadi sebab tu kita nak mengharapkan pahala sebenarnya bukan kerana pahala tu. Sebaliknya kita mengharapkan rahmat daripada Tuhan yang Maha Esa. Dan bila kita lari daripada dosa, bukan kita takut kepada dosa tu semata-mata, tak. Tapi kita takut kepada kemurkaan Tuhan yang Maha Esa. So di situlah konsep kita jaga diri kita daripada dosa dan pahala. Tapi Allah Ta'ala ni rahmat dia mengatasi kemurkaannya. Itu satu lagi yang kita nak sebut. Walaupun ada konsep dosa dan pahala, tapi Allah ni Maha luas kasih sayangnya. Jangan dilupakan. Dalam keadaan kita takut kepada rahmat, kita masih ada harapan terhadap dalam keadaan kita takut kepada azab Allah, kita masih ada harapan kepada rahmat dia. Maksudnya apa? Sebagai orang beriman,
Allah mengasihi kita lebih daripada anak. Seorang ibu mengasihi anaknya, tinggal lagi kita minta dengan Allah keampunan. Jadi walaupun dosa kita, kesalahan banyak, bagi orang beriman ada keistimewaan taubat yang boleh menghapuskan dosa. Okey. So berjalanlah seorang hamba yang beriman, dia akan berjalan di antara dua ni. Dia ada takut kepada azab, dia ada sayang mengharap kepada rahmat. Sehingga akhirnya dia berusaha mendapatkan rahmat dari Allah. So saya kata, selama kita masih ada waktu ni, pandanglah ke depan. Hak belakang tu apa saja yang kita buat dulu-dulu, istighfar, minta ampun. Semua orang ada salah berlaku, even saya sendiri pun banyak. Tapi pandanglah ke depan. Di depan kita ada dua jalan, jalan rahmat, jalan azab. Pada yang berlaku, istighfar. Depan hari nanti, carilah jalan-jalan yang mendatangkan rahmat. InsyaAllah Allah maha luas kasih sayang. Kalau kita nak cerita bab luasnya kasih sayang, terlalu luas. Sehingga dalam hadis, seorang lelaki yang pernah membunuh 99 nyawa, bila dia nak taubat kepada Allah, masih Allah terima taubat dia. So pintu taubat masih terbuka bila kita masih lagi bernyawa. Bila dia tertutup pintu taubat, bila nyawa duduk di kerongkong kita, macam Fir'aun dah nak mati baru nak taubat, maka di saat itu Allah Ta'ala tak terima. So konsep dosa dan pahala ni sebenarnya kebaikan untuk kita. Allah tetap kaya, tak ada kaitan dengan dosa pahala kita. Dia tetap Tuhan walau apa pun keadaan manusia. Even kalau semua manusia ni kufur kepada Allah, tak ada seorang pun sembah Allah, Allah tetap Tuhan. Masalahnya duduk kita. So carilah rahmat Allah, carilah redha Allah, haraplah pahala daripada Allah. Dalam masa yang sama, kita berlindung daripada keburukan diri kita dan berlindung daripada dosa-dosa. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Mudah-mudahan Allah, sekali lagi kita doakan agar Allah berkati majlis kita, Allah berkati tuan rumah Datin Zairin dan Datuk. Allah Ta'ala rahmatilah keluarga besar ini, Allah rahmati semua yang hadir. Mudah-mudahan kita bertemu bukan sekadar di dunia ini, tapi Allah kumpulkan kita juga bersama di dalam syurga Allah yang kekal abadi buat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa, kalau boleh saya nak iklan sikit boleh tak? Saya ni ada tahfiz di Kelantan. Kita kat tahfiz kita tu ada memerlukan sedikit bantuan untuk menyempurnakan pembinaan dia. Biasanya saya tak bawa CJ ni, tapi boleh klik kat link dekat online kita, dekat page Ustaz Ahmad Hashimi. Saya ada Facebook page Ustaz Ahmad Hashimi, HASYIMI. Situ ada link, boleh klik situ, derma kat situ, direct masuk akaun sekolah. Bukan tak masuk akaun saya lah, direct masuk akaun sekolah. Jadi harap-harap bolehlah membantu sikit sebanyak untuk kami selesaikan pembinaan. Sekarang ni kita dah ada 100 lebih dah pelajar. Cuma masih dari kita sementara kita sedang menyiapkan bangunan utama dia untuk kita pindah agaknya tak hujung tahun ni. Kalau sempatlah insya-Allah. Jadi kalau ada boleh bantu, sama-samalah kita bantu sikit sebanyak. Link tu ada dekat page Ustaz Ahmad Hashimi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.